Kalau pergi belah petani, semua mati. Di petani tu mengajar di masjid tu, orang kampung ni, papah maulid ni, Tuhan tak buat lubang hidung. Tapi mereka tak kisah orang reti. Kita weh, Tuhan tak buat lubang hidung. Takkan Tuhan buat hidung, kemudian buat lubang? Tak. Dia buat bentuk begitu, berlubang lah. Nampak tak? Tapi tak boleh cerita kat masjid lah. Kita ke masjid ni, kita nak pergi faham dia lagi. Ni payah macam-macam tadi. Ini buat syiah lah macam tadi. Ibu kita syiah boleh kan pelik. Sekali pelik. Kalau pelik dia syiah kita. Tapi hakikat macam tu. Lubang kubur ni, ruang ni. Kalau kita tanya engineer yang buat ni, tukang yang buat ni ruang kamu buat dewan ni, ruang ni kamu buat tak? Aku penik bata, ruang jadilah. Betul tak? Jadilah ruang. Kalau dia penik, dia bina bata bulat, ruang tu berbentuk bulat. Kalau petak, bentuk petak. Dia tak perlu buat. Takkan dia buat dewan ni kemudian baru buat ruang? Macam mana tak nama dewan kalau tak ada ruang? Ni macam ni juga. Dia kata dinamakan lapang. Lapang itu, ruang itu tidak ada sekali-kali. Bahkan bukan makhluk. Kalau kita kata jirim tu ambil ruang, kita dia nama ruang tu. Ruang tu bukan ada pun. Sebab apa? Ruang tu bukan kena cipta. Dia panggil lah ruang bulat, ruang besar, ruang sempit, ruang panjang, ruang nama yang hakikat tak ada benda dia tidak ada diri. Kalau kita kata tanah, batu duduk dalam tanah, kemudian kita cabut. Bukan ruang tu, kita faham je daripada bentuk permukaan tu. Sebenarnya kalau kita tunjuk, kena kat tanah tu sendiri. Ruang tu tak ada sama sekali. Scan pun tak nampak. Dia mengaji macam ni, dia fikir kena langkah dua, dia tak boleh duduk selangkah je. Dia duduk selangkah, dia kata ni ilmu sesat lah. Dia kena lompat dua langkah. Dia kena naik dua tahap fikir dia, baru dia boleh faham. Ni dia kata, mana Ustaz Karwan tu nampak bulat. Tu sekali pandang, bulat tu mana cuba tunjuk? Tunjuk tak kena. Tak kena tunjuk. Itu kalau berdebat, menang orang Usuluddin. Kalau kata tempat tu mana? Permukaan. Susah. Ataupun tempat tu ialah qadar itu. Lanjutan itu. Tu yang menutup sesuatu. Bukan. Ulama Usuluddin, ruang ni amr tibari. Dia bukan ada pun, faham saja. Ruang tu dah tepat. Tidak ada sekali-kali, bahkan bukan makhluk. Ruang ni bukan makhluk. Dengan makna, apa makna bukan makhluk? Dengan makna kena jadi tak? Dia tak kena jadi. Kita tak kata dia jadi dengan sendiri, tak elok. Dia terbentuk, terjadi. Terbentuk, yang kita jadi, terbentuk. Sebab tu secara ringkasnya dia ada 3 mazhab tentang makan. Pertama, sutuh. Kedua, al-bu'du al-mawjud. Qadar, qadar yang ada. Tu bentuk yang ada. Panjang, lebar, besar, kecil yang kita lihat. Kalau umat Usuluddin, bentuk yang mauhum. Tu dia kalau dalam Arab, pendapat pertama makan tu as-suthu. Pendapat yang kedua al-bu'du al-mawjud. Pendapat yang ketiga al-bu'du al-mawhum. Kita faham saja. Sebenarnya 4 segi tu tak ada pun. Ni macam ruang ni 4 segi. Bukan ada pun. Tak ada pun. Yang ada kita nampak apa? Ni dinding lah. Ruang 4 segi tu bukan ada. Tapi ada, tapi tak ada. Kita nampak tu memang nampak 4 segi, tapi tak ada pun. Sebab apa? Kalau kita runtuhkan dinding dewan ni, tak ada 4 segi dah. Dia tak panggil 4 segi dah masa tu. Dia tak kena jadi. Adapun angin dan hawa itu bukan lapang. Angin dan hawa, udara lah.
bukan lapang. Hanya ia pun jisim juga. Dia pun jisim. Cuma dia panggil jisim yang latif, yang lembut. Kan? Dia jisim juga. Tahu mana ni? Kita berasa. Kan? Kita berasa ni. Lepas bila kita kibas ni dia sejuk. Dia berasa bangin. Sebab apa? Kita rempuh, kita redah. Itu disebut itu. Kita redah angin ni. Lepas tu bila kita naik motor, tengok kita ni. Sebab apa? Kita rempuh, kita redah angin. Cuma kita ni jisim yang kasif, angin jisim yang latif. Mujur Tuhan buat angin ni jisim yang latif. Kalau kerah juga pakai tak jalan kita. Tak apalah, tak nanti kerah. Angin ni dia lihat macam slow. Macam slow, kita nak lalu teruk juga. Kereta apa kita tak boleh buat. Motor tak boleh buat lah. Nak jalan Lepas tu kita nikmat. Nak kira nikmat tu orang buat kat kita dia cukup banyak. Itu tak apa nak jalan. Nak mendapat lepas tu tarik baru lepas lah. Semua macam tu. Nak mengajar pun payah. Tu kalau dia jadi lihat macam tak nak lihat. Dia tak jadi keras macam batu, tak apalah. Dia lihat. Payah juga. Jadi udara hak kita tengok ni bukan lapang sebenarnya. Dia pun mengambil lapang. Dia pun ambil ruang. Adapun angin dan hawa itu bukan lapang. Hanya ia pun jisim juga ada lapang baginya. Dia pun ada lapang. Lapang dia mana? Hak ni kita payah. Hak terpekuk lagu mana? Habis-habis kita kata hujung dunia ni barangkali. Start dia pernah sampai tahap satu tempat tu yang dia tidak ada oksigen. Tak ada udara. Situlah hujung lapang dia. Barangkali ya kan. Maknanya naik ke langit ke atas sampai oksigen tak ada dah. Udara dah memang tak ada di atas tu. Hujung udara yang ada di dalam dunia ini, hujung dah kawasan tu dah. Dia ada, saya pun tak tahu kawasan tu atmosfera ke apa, saya pun tak pasal nama dia. Kawasan tu lah, mungkin itulah ruang dia. Kalau kita kata tadi apa dia? Imtidat ataupun sutuh, kan ni pun jisim juga ni. Mana tempat dia? Masing-masing dengan diri dia. Mana tempat? Itu dia perintah sasul. Tadakhul dia panggil. Bermasuk-masuk. Tak boleh betul ulama tu muta'allimin tak. Dia tak sebut begitu. Itu yang jadi perbahasan jadi panjang kat situ. Kalau sebut jadi payah. Tadakhul, dia perintah tadakhul. Bermasuk-masuk. Hak ni yang tempat dia ni, tempat dia dah jisim. Dan kalau kita mengaji ni Jauhar ni dia membawa diri sendiri. Jauhar ni maqamah binafsi. Setiap jisim ni dia masing-masing dengan sendiri dia. Lepas tu kita tengok ayat laut. Ayat laut dia masing-masing jalan dengan sendiri dia. Dia dengan diri dia. Sebab tu air laut bila bertemu, dia jadi ombak. Sebab masing-masing dengan dirinya sendiri. Dia boleh bermasuk macam mana aurat, dia boleh masuk dalam jisim. Panas, sejuk, manis, dia boleh masuk dalam jisim. Jisim tak boleh. Sebab tu bila air yang penuh dalam cawan, kita tuang air lain pula, akan tumpah. Sebab dia tak boleh masuk sama sini, dia akan tenang. Sama ada air yang di dalam tu yang tumpah ataupun hak di atas yang tumpah. Tapi selalunya hak bawah lah. Sebab di atas dia akan tolak ni. Jisim air akan tolak. Kalau dia boleh masuk ni, dia panggil nufus yang puzu. Kalau dia boleh masuk dengan jalan terus, tak tumpah. Kalau air itu penuh, kita tuang secawan lagi, seru masuk. Tuang lagi, seru untuk secawan tu. Macam saya kata hari tu, kalau jisim sama jisim boleh bermasukkan dengan jalan nufus, dengan jalan terus, dia kata tadi ni mesra, boleh masuk itu, tak ada aksiden, tak berlaku aksiden.
Tolong kan. Cuba tu keluar ke sana. Pum. Rela pergi sana. Motor tetap masuk serap. Oh. Dia boleh masuk berketuk ni. Tetap keluar tu. Bak boleh bermasukkan. Tak boleh. Di sama di sini pula. Pam. Motor dia akan pecah. Tapi sifat boleh masuk. Dia masuk dalam jisim. Jisim mesti tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk. Jadi jisim masing-masing membawa diri sendiri. Sebab tu ayat laut dia jadi begitu. Jauh. Masing-masing dia sendiri ni. Dia takkan masuk. Kalau kita cuba kacau, dia akan bergaduh, dia akan tumpah, dia akan bergetuk. Sebab masing-masing tak boleh masuk. Apa tu kalau kita kata jisim, tempat dia situ, maknanya setiap. Tapi kalau kita ada alat, kita boleh tengok dia punya zarrah, kita boleh tengok bentuk dia, molekul dia tu. Air ni ada molekul, gas dia ada molekul dia. Air dia ada molekul dia. Maknanya setiap molekul ada tempat. Itu yang ulama Kelvin tolak dah tadi. Faham tu ni? Dia agak tinggi sikit tu kebahasan tu. Saya pun hanya sekadar tu boleh cerita. Tadi lebih pada tu saya sendiri tak faham. Saya sendiri tak faham. Masa marah tadi guru saya tak pakar dah. Guru saya ni bawa Mak Mawi. Orang pakar sekali kali petani ni. Orang pakar sekali muka. Dia pun baca Hasyiah Saniah tu. Hasyiah Saniah karangan Hasanin Makhluk. Dia sini baca dalam, main dalam, masuk. Berhenti baca keluar balik. Tak boleh masuk. Apa dia cerita orang tak kerti. Dia cerita orang tu. Ulama dia cakap. Dia sebenarnya dia bukan payah. Dia ilmu ni macam ilmu fizik, biologi. Cuma dia bahasa Arab ni payah. Kita mengaji fizik sendiri pun, guru tu cakap bahasa Melayu, tak faham. Apatah fizik tu makna ke bahasa Arab. Dia sebenarnya makulat dia kena ilmu tu juga. Tapi kita nampak dia macam ilmu Islam, tapi bukan dia. Cuma dia bahasa Arab. Kita nampak setiap bahasa Arab ni semua ilmu din, ulum diniyah tak bukan. Sebab tu jadi kita jadi payah. Imtidak tu istilah dia yang kita silap terjemah bahasa kita jadi payah. Imtidak, mu'dun. Tu jenis tu. Tapi ini ada faedah dah, berkait. Mana? Baru kita faham lagu mana kita nak hukum dekat Tuhan tu, bertempat, bergerak, diam, berpisah, bercerai, kanan, kiri, atas, bawah, kita tak faham. Walaupun ni perbahasan makhluk, tapi tu dia kata man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa kenal diri dia kenal Tuhan. Adapun angin dan hawa itu bukan lapang. Hanya angin dan hawa itu, ia pun jisim juga. Dia pun jisim. Ada lapang baginya, bagi angin dan hawa. Adapun orang-orang awam, orang awam tempat lain pula. Bumi ni tempat bagi manusia, tempat bagi kehidupan. Orang awam lain pula. Orang kampung bercakap berjalan, kita ni orang biasa. Adapun orang-orang awam kita, maka ada juga memanggil akan lapang itu tempat yang menegah akan turun hingga benda. Mana tempat yang menegah akan turun benda di situ. Mana tempat lain, benda lain tak boleh duduk dah di situ. Tidak dikirakan hawa, tak dikira angin berkeliling angin dan berkelilingnya jisim tadi. Mana? Seperti bumi. Kita kata apa? Bumi tempat bagi binatang-binatang. Binatang-binatang ni kehidupan. Binatang ni masuk kita lah. Haiwan ni masuk binatang, masuk dari kita. Binatang mana? Bumi tempat bagi kehidupan. Kan kita kata bumi ni tempat bagi kehidupan, mana bukan tempat bagi yang lain. Maka sekiranya jika diletakkan benda yang besar di atas hujung umpama kayu dengan jalan cagak dan tongkat. Cagak ni tampan dan tongkat menampan. Cagak ni kalau benda macam nak jatuh, tak kayu, tu cagak.
Kalau rumah sengit, kita tolak kayu, tu cagak. Dengan jalan cagak dan tongkat. Tongkat tampan. Macam kita tongkat motor kita, tongkat dia punya. Bukan tongkat kita pegang bawa jalan kayu tu. Tongkat ni penungkat dia. Maka adalah tempat yang dinamakan lapang itu tempat hak bertempuh hujung umpama kayu itu, kayu hak cagak tu dengan benda itu saja. Ni macam saya duduk di sini, tempat saya mana? Kodah hak tempat dia. Kodah hak saya duduk bertepuk punggung dengan kursi tu ya. Yang ni bukan tempat. Kalau kita duduk di atas, kalau duduk di atas tanah atau di atas lantai, mana hak bersentuh hak tempat saya duduk tu, itu je. Itulah kayu. Kalau kata kursi tu besar ni ya, saya duduk, hak mana hak kena, hak dengan anggota saya dengan kayu tu, itu saja tempat. Habis tu hak ruang tak, dia tak punya tempat. Ulama tinggal limin ruang kita duduk tu. Tu lapang tu. Ni dah hak kita duduk. Kalau kata ni macam ni. Kalau letak ni, tempat dia apa dia? Tempat ni ya. Hujung ni dengan hujung yang kena dengan jari saya. Itu tempat. Ni hak ni di tepi bukan tempat. Bukan tempat. Tempat ni hak kena ni ya. Tu. Kita memang duk cakap macam tu. Tu tempat bagi kita. Tu dia panggil ammah. Dia panggil makan ni ma yamna'u syai' minan nuzul. Sesuatu yang menegahkan sesuatu daripada menempat di situ. Menegahkan sesuatu daripada menempat. Suatu benda ni tak boleh duduk. Kalau duduk suatu tu benda duduk di situ, orang ni tak boleh duduk lah. Tu dia bagi tempat. Kalau begitu, udara yang duduk di sekeliling jisim tu, dia tak panggil tempat. Hak tempat tu ni ya. Ni hak kena hujung ni dengan hujung ni. Tu je tempat. Ni kalau ni kata ni punggung, ni kursi besar ni kan. Tempat dia mana? Tempat dia bukan udara di sekeliling ni. Ni kan. Ni. Hak kena kat ni. Tu je tempat. Tu orang awam. Orang awam dia cakap mudah. Jadi kalau begitu, hak duduk di udara ni bukan tak ada tempat. Dia tak ada bertempat. Kita kan faham di mana dia bertempat. Kita faham tempat tu mesti bersentuh jisim sama jisim. Kalau udara, dia tak nama tempat. Waktu dia kata kehidupan ni, bumi ni kehidupan, tempat bagi kehidupan. Tempat bagi binatang-binatang. Kaki binatang bersentuh dengan bumi, dia ada tu tempat. Jadi kalau lah binatang ni lembu, kalau kita letak di atas ni, dia tak bertempat. Dia tak bertempat. Dia tak bertempat. Kalau faham di situ. Kapal yang terbang tu, ulama kata ta'irah tu dia tak bertempat. Dia tak bertempat. Sebab kita kalau kita faham bertempat, duduk sesuatu tu di satu benda. Kita nampak. Kalau duduk terbang ada kita nampak. Kapal terbang yang kita nampak, tak nampak yang lain. Itu kita bumi ni lil hayawan. Al-ard makan lil hayawan. Itu ulama kata al-ard makanun lil hayawan dunal hawa. Adapun udara ni bukan bagi tempat hayawan. Bukan tempat bagi sesuatu. Jadi kalau sesuatu yang terapung, maknanya apa? Dia tak bertempat. Ini kita bercakap. Tapi ulama Usuluddin, kamu duduk di mana pun, kamu mengambil tempat. Mana tempat? Qadar, lulus jasad kamu duduk. Tu. Faham tak? Tu orang kampung kata, di mana tempat kamu? Aku duduk atas angin. Oi, kamu tak ada tempat gitu. Orang macam faham itu tempat. Dia nak beritahu tu senang, payah. Dia bahasa dia tu. Hak tu je, nak sebutnya hak tu je. Ini payah. Sebab apa jadi payah? Dia pun terjemah daripada kitab Arab. Dia pun ambil daripada kitab Arab. Lepas tu dia terjemah. Nak terjemah ke Arab tu kan payah. Lepas tu istilah imtilad, bu'dun, zawiyah tu istilah sains yang maknanya tapi
diubah kepada bahasa Arab. Kemudian dia pula terjemah ke bahasa Patani. Allah payah. Jadi payah kita nak faham. Tapi dia betul senangnya. Kalau orang kampung, kalau betul burung bertempat lah. Burung tak bertempat, dia udah terbang di tempat mana? Tempat dia sarang tu lah. Kalau terbang, tak ada tempat. Betul tak? Kita cakap gitu. Tapi ulama Usuluddin tak. Dan Aristoteles pun tak. Plato pun tak. Kalau terbang tu, tengok. Ada tepung dengan burung. Kan? Dia punya permukaan dalam udara yang terpekuk dengan burung tadi, itu Aristoteles. Itulah tempat. Atau qadar, ruang. Qadar, lanjutan. Udara. Kalau kata burung tadi panjang tu. Itu Plato. Orang kampung hadut di udara? Tak. Bukan dia. Tak bertempat. Tempat dia di sarang dia. Bila dia terbang, tak ada tempat dah. Itu betul. Bila kita sebut itu kita faham. Baik. Maka sekira-kiranya jika diletakkan benda yang besar di atas hujung umpama kayu. Kayu itu kecil, tak apa, bukan lagi besar. Dengan jalan cagak. Cagak ni tampan saja, tongkatnya. Dia kalau jenis tongkat ni, dia mesti kayu itu bukan besar. Kalau yang cacah rumah sangat, kita ambil satu kayu je tampan gitu. Takkan ambil kayu besar juga. Macam tu, tak. Itu dia panggil cagak. Ni hak yang kena dengan hak ni, tempat dia situ ya. Itu tempat dia. Dengan benda itu saja, hendaklah kita ketahui bahawasa bertempat jauhar itu beberapa macam-macam jenis. Bertempatnya jauhar itu bermacam-macam. Setengahnya dengan bergile-gile dan bersalin-salin tempatnya. Bersalin-salin, bergile lah. Mana? Seperti burung yang terbang dan ikan yang berjalan, yang berenang di dalam air. Kan burung dia bila terbang, dia tukar tempat. Dia ketuk. Dia tukar, tukar. Ikutlah pendapat Aristoteles ke, Plato ke, pendapat ulama Usuluddin ke, cuma orang kampung je tak. Tempat dah kan dia tukar. Yang tetap ni macam bangunan ni tetap tak pindah-pindah tempat dia. Kalau burung terbang, ikan yang berenang dalam air, dia bertukar. Dia tukar salin tadi. Sebab dia biarlah dia bertukar tempat. Haduk tempuh dengan jirim ikan tu. Dia tukar tempat. Macam kita berlari bertukar tempat. Ada jenis jirim yang macam tu. Dengan ketahui olehmu, hendaklah kita ketahui bahawa bertempat jauhar itu beberapa macam. Setengahnya dengan bergilir dan bersalin-salin. Bersalin-salin, bertukar-tukar tempatnya. Seperti burung yang terbang dan ikan yang berjalan, yang berenang dalam air. Habis. Dan setengahnya dengan tidak bersalin. Tak salin-salin, tak tukar-tukar, tak bergilir-gilir. Seperti batu yang tetap di dalam bumi. Tak tukar-tukar, duduk kerah duduk situ, batu yang besar. Dan setengahnya dengan tetap. Dan setengahnya jauhar itu dengan tetap, setengahnya dan setengahnya dengan tetap, setengahnya dan bersalin-salin. Bersalin-salin ni bertukar-tukar. Ni ada satu jauhar tu, satu jisim tu, setengahnya bertukar, setengahnya tetap. Lagu mana? Seperti batu yang tenggelam dalam bumi separuh, dan timbul terbit dalam air yang derah, yang setengah lagi.
Dan setengahnya dengan hanyut beserta lapang seperti buah kayu. Baik, macam kita kata, kalau sini batu yang tenggelam dalam air, setengahnya tenggelam dan timbul terbit dalam air yang tenggelam di dalam bumi, tenggelam dalam bumi. Okey. Kalau kata dasar laut, maknanya kalau sungai kita bubuh kayu pam masuk sampai ke dalam tanah dasar sungai. Okey. Hak separuhnya duduk di dalam air. Jadi apa makna? Separuh kayu tadi tetap tempat dia. Separuh lagi tukar. Faham? Tapi dia bukan kayu tu jalan. Air tu jalan tu salin empat je. Tukar nampak? Separuhnya bertukar, bergila-gila berganti-ganti. Tapi hak yang duduk di bawah tak berganti-ganti. Gitu. Setengahnya seperti batu yang tenggelam di dalam bumi, setengah, dan timbul terbit dalam air yang deras, yang setengah lagi. Air deras lah. Kalau air tak berjalan, ditukar tu tak cepat. Kadang-kadang tak tukar langsung, lambat lah, mungkin sejam ataupun 20 minit baru dia bertukar sikit, dia berjalan. Kalau hak sungai deras, dia tukar saling. Walaupun kayu tu tak berjalan, tapi air yang berjalan. Dan setengahnya dengan hanyut, ada juga dengan hanyut beserta lapang, seperti buah kayu yang tenggelam di dalam air, buah yang tenggelam dalam air yang deras, dan hanyut ia beserta air, tetapi tempatnya buah itu dengan bersalin juga, tapi sedikit-sedikit, jika sama-sama laju sekalipun. Kalau buah dia berjalan sekali dengan air, tetap, tapi kadang-kadang dia bersalin juga, tapi pelan-pelan. Dia bukan kalau dia jalan dengan air tu lah, tapi dia lambat sikit lah. Sikit dia bertukar, air lain masuk. Kan dia ikut deras sekali dengan air. Tapi bukan makna kita kata dia tetap tak, tapi dia lambat jugalah. Dia berjalan dengan air juga, tapi sikit-sikit lama dia akan terlari juga. Tapi lambat. Itu yang dikata di sini. Dan setengahnya hanyut beserta dengan lapang, seperti buah kayu yang tenggelam di dalam air yang deras, dan hanyut ia beserta dengan air, tetapi tempatnya buah itu dengan bersalin juga sedikit-sedikit, jika sama-sama laju. Walaupun sama-sama laju, kita tak payah kata hak tenggelam, tak payah kata hak timbul, hak tenggelam tak. Macam kalau kita ikan sama laju lari dengan air sungai. Ikan, sama laju. Walaupun kita nampak dia serentak sama-sama laju, tapi sebenarnya dia bertukar sikit-sikit. Sikit-sikit dia mesti lari. Sama ada air tu yang lari, tu ikan tu yang dia genjak sikit.